أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di petang yang penuh limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini dapat kita meneruskan pembacaan kitab kita Al-Minah Al-Ilahiyah fil Adab Al-Islamiyah yang dikarang oleh Fadilah Al-Syekh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Al-Syafi'i Al-Azhari. Kita menggunakan kitab terjemahan Anugerah-Anugerah Tuhan dalam Adab-Adab Islam. Ya, Alhamdulillah, kita telah bacakan pada sebelum ini beberapa adab. Kemudian pada petang yang mulia ini kita akan sambung kepada adab yang seterusnya, iaitu Adabus Safar. Adabus Safar yang bermaksud adab-adab bermusafir. Sebelum daripada ini telah kita bahaskan mengenai adab-adab menaiki kenderaan. Bagaimanakah sunnah Nabi SAW menaiki kenderaan, telah kita bahaskan pada pertemuan yang lalu. Alhamdulillah, pada pertemuan petang ini kita akan sambung kepada adab bermusafir. Jadi pemusafiran ini adalah satu benda yang tidak dapat lari daripada kehidupan kita. Kita mesti akan bermusafir, kita mesti akan berjalan daripada satu tempat ke satu tempat. Kita akan berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Kita akan menuju ke destinasi. Maka semua perkara tersebut disebutkan safar. Sama ada kita pergi daripada rumah kita kepada rumah kawan kita di lain daerah, ataupun daripada rumah kita kemudian kita pergi ke negeri lain untuk urusan, itu juga namakan musafir. Kita bergerak daripada tempat kita untuk pergi ke tempat pengajian, juga namakan musafir. Kita nak pergi ke mana-mana sahaja, maka mujarrad nama perjalanan itu adalah safar. Sama ada perjalanan itu pendek atau panjang sahaja bezanya. Kalau perjalanan kita pergi ke Mekah, ke Madinah, itu perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh. Anak-anak kita masuk ke pusat pengajian di luar negara, pemusafiran yang begitu panjang dan masa yang begitu panjang. Saat mereka berada di sana, mereka dalam pemusafiran. Mereka duduk di negara orang, mereka dalam keadaan musafir. Walaupun makna musafir itu adalah daripada destinasi kita menuju ke satu destinasi, maka dalam perjalanan tersebut dinamakan safar. Jadi orang yang banyak bergerak, orang yang banyak bermusafir, maka kena ketahui bahawasanya sebagai seorang Islam kita ada adab bermusafir yang mana telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-20, kata Allah Subhanahu wa taala, qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Kata Allah SWT, katakanlah, siru fil ard, berjalanlah di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh kita untuk kita berjalan, menyuruh kita untuk travel, menyuruh kita untuk kita melihat kawasan, tempat yang mana memberikan kesan dalam hati kita. Bahkan Allah SWT sebutkan, qul siru fil ardi fanzuru. Jalan, bukan sekat jalan saja, fanzuru. Maka lihatlah kaifa bada'al khalq, bagaimana ciptaan Allah, bagaimana permulaan ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dalam Al-Quran itu menyuruh kita, Allah SWT menyuruh kita supaya kita bertebaran ke seluruh dunia, berjalan kita ke bumi-bumi yang lain, supaya kita dapat melihat bagaimana ciptaan, keindahan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah SWT sebut juga dalam surah Al-An'am ayat yang ke-11, Qul siru fil ardi summa anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kata Allah SWT, katakanlah, berjalanlah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni, summa anzuru, kemudian lihat, tengok, nazar, digunakan kalimah nazar. Bukan hanya melihat, tapi melihat dengan mengambil manfaat dan juga faedah dan juga iktibar. Jadi Allah SWT suruh kita bermusafir, Allah SWT suruh kita berjalan, Allah SWT suruh kita travel, Allah Ta'ala suruh kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat, lihat bumi yang lain. Kerana apa? Sebab ada faedahnya. Summanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kemudian lihatlah bagaimana kami telah memberikan balasan kepada orang-orang yang mendustakan kami. Maksudnya di sana ada tempat-tempat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan tempat tersebut sehingga hari ini dapat dilihat bagaimana kisah yang termaktub di dalam Al-Quran, dan juga ada pada mata kepala kita boleh lihat apabila kita melakukan musafir ke tempat yang sedemikian rupa. Sebagai contoh, kalau kita pergi ke Mesir, di sana ada asar, masjid-masjid asar. Kita ada di sana ahramat, piramid-piramid yang dibina oleh Fir'aun. Di sana ada Tasik Qarun, yang mana diceritakan tentang Qarun dalam Al-Quran. Di sana diceritakan tentang lembu Samiri yang ada di bumi Saina. Di sana diceritakan mengenai tempat munajat Nabi Musa alaihi salam. Tur Sinin, Tur Saina, tempat munajat Nabi Musa alaihi salam. Di sana disebutkan sebagai ada tempat yang terbelahnya laut yang dibelah oleh Nabi Musa alaihi salam daripada tongkat Nabi Musa, mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat-tempat tersebut ada sampai hari ini. Bila kita lihat sejarah-sejarah yang sedemikian rupa, maka diceritakan bahkan Fir'aun yang bernama Ramsis yang kedua, yang menentang Nabi Musa alaihi salam tersebut, masih tersemat jasadnya berada di dalam muzium sampai ke hari ini. Ribuan tahun dahulu perkara itu berlaku, tercatat dalam Al-Quran. Bila kita pergi ke sana, kita dapat lihat sendiri dengan kepala kita. Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk, kata, bila kita berjalan pergi ke satu tempat yang mana memberikan peringatan kepada kita, ya Allah, ya Tuhanku, kita sebut dalam hati kita, tak mau jadi macam ni. Qarun ada asal Qarun. Bahkan kalau kita pergi ke Jordan, kalau pergi ke tempat yang disebutkan gua Ashabul Kahfi, bagaimana kuasa Allah SWT menidurkan mereka 300 tahun. Allah Ta'ala menidurkan mereka. Tidur, bukannya mati. Bukannya mati bangun baik, tidur. Macam kita tidur. Bahkan mereka rasa mereka hanya tidur dalam sehari semalam saja. Padahal ratusan tahun Allah SWT tidurkan mereka. Tempat mereka tidur itu, di gua mereka tidur itu, ada lagi di tempat-tempat yang disebutkan sebagai di Jordan ada, di Turki ada. Itu mengikut riwayat daripada orang pakar sejarah. Jadi apabila kita pergi ke tempat-tempat yang sedemikian rupa, maka ia mendatangkan manfaat kepada kita. Maka di sana disebutkan sebagai musafir. Kita bermusafir. Jadi guru kita sebut dalam kitab kita, safar adalah perpindahan dari satu tempat ke satu tempat. Bumi Allah itu luas, maka orang yang bermusafir perlu menitik beratkan perkara-perkara berikut. Jadi kita masuk terus kepada adab-adab bermusafir. Adab-adab bermusafir. Jadi dalam musafir ini ada beberapa perkara yang perlu kita ambil berat. Para ulama mengarang pelbagai kitab mengenai adab safar, mengenai adab-adab untuk bermusafir.
mengenai perkara yang perlu dilakukan sebelum bermusafir, di tengah pemusafiran dan selepas balik daripada musafir. Antara perkara yang kita kena jaga ketika mana sebelum kita bermusafir, ataupun apa perkara yang perlu kita buat. Yang pertama disebutkan sebagai al-istikharah, iaitu kita salat 2 rakaat istikharah, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, "Iza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairi faridah." Apabila kamu diberikan satu pilihan, ataupun ada perkara yang menyebabkan kita perlu buat pilihan, ataupun minta Allah SWT memandu kita untuk memilih satu jalan yang sesuai, maka apabila kita ada pilihan, falyarka' rak'ataini, kata Nabi SAW, maka rukuklah 2 rakaat. Maka lakukan solat sunat istikharah 2 rakaat yang bukan faridah, iaitu yang bukan daripada sembahyang fardu. Maksudnya bila kita buat istikharah, nak bagi tahu apa? Nak bagi minta Allah SWT terangkan jalan kepada kita. Adakah perjalanan kita hendak pergi ini adalah perjalanan yang baik ataupun sebaliknya. Ini adalah sebagai seorang hamba Allah SWT. Apabila kita nak pergi ke mana-mana, maka kita solat istikharah. Dapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka petunjuk itu akan datang daripada pelbagai bentuk, dan kebanyakannya ia datang daripada kecenderungan hati kita. Hati kita yang akan jawab. Allah SWT akan pandu hati kita. Kita nak pergi ke satu tempat ini, maka Allah Ta'ala akan pandu hati kita. Allah Ta'ala akan sebut pada hati kita. Ada sentuhan pada hati kita, maka kita akan rasa bahawasanya kita pergi tempat ini adalah tempat yang elok dan perlu disegerakan untuk kita bergerak ke sana. Sebagai contoh, kita berniat untuk pergi ke umrah, untuk menunaikan umrah, menunaikan haji dan juga umrah, maka istikharah. Bila istikharah, maka Allah Ta'ala kata, tahun ni juga kamu kena pergi dan selesaikan ibadat haji dan juga umrah. Maka kita rasa keseronokan, dia main satu perasaan keseronokan. Maka jawapan daripada istikharah kita minta daripada Allah Subhanahu Taala, Allah Ta'ala menjawab dengan kecenderungan hati. Ada juga orang yang lebih hebat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka adalah di kalangan awliya ila salihin dan orang-orang yang salih. Maka apabila mereka beristikharah, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggakan Allah Ta'ala datangkan dalam mimpi mereka petunjuk yang jelas. Petunjuk yang jelas. Selepas solat istikharah, Allah Ta'ala beri petunjuk yang jelas kepada mereka. Dengan mereka nampak di dalam dan tidur dan juga mimpi mereka, maka itu juga dikatakan sebagai perkara yang diberikan oleh Allah SWT apabila kita minta istikharah. Jadi setiap perjalanan yang kita nak lakukan, maka mulakan dengan istikharah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala tentukan kebaikan di dalam pemusafiran kita. Kemudian perkara yang kedua, sebelum kita nak bermusafir, apa yang kita kena lakukan? Al-istizan min walidaini, iaitu minta izin daripada kedua ibu bapa. Bagi orang yang masih ditanggung oleh ibu dan bapa, anak-anak dara, anak-anak terona, anak-anak yang masih di bawah tanggungan ibu bapa, duduk dengan ibu bapa lagi, duduk serumah dengan ibu bapa lagi, nak pergi mana pun minta izin dengan ibu bapa. Nak pergi mana pun, nak buat apa pun, minta izin dengan ibu bapa. Kerana apa? Mereka adalah orang yang bertanggungjawab kepada kita. Bermusafir ini bukan perkara yang mudah, memerlukan banyak perkara yang perlu dilihat. Maka ibu bapa adalah orang yang akan memberikan jalan yang baik kepada kita apabila mereka mengizinkan kita pergi. Ataupun istilahnya minta restu. Kita guna istilah minta restu. Mak, cik nak pergi ni Sat, boleh tak? Boleh, pergilah. Hak tu saja. Bila dapat perkataan pilah itu, ataupun pilah, pilah insya-Allah selamat. Dengan doa pula, diiringi pula dengan doa daripada ibu dan bapa, insya-Allah
kita dalam perjalanan kita adalah perjalanan yang selamat. Kalau kita duduk di luar daripada rumah ibu dan ayah kita, tapi kita nak musafir jauh, maksudnya kita dalam masa terdekat tak boleh balik. Nah, seminggu dua tak boleh balik. Contoh kita nak keluar negara, paling kurang kita minta izin juga kepada ibu dan ayah kita. Walaupun kita dah tak tinggal serumah dengan ibu dan ayah, kita dah ada keluarga kita sendiri, tapi keterikatan kita dengan ibu dan ayah tidak akan putus. Silaturahim kita dengan ibu dan ayah tidak akan putus. Kita mesti ada, ibu dan ayah mesti tahu di mana keberadaan kita. Itulah anak yang soleh. Jangan sampai ayah dan mak tak tahu kita duduk di mana. Anak bongsu, anak sulung hang nikah duduk di mana? Allah Akbar, tak tahulah duduk di mana. Sampai tak tahu, sampai ibu dan ayah tak tahu kita berada di mana, itu satu petanda yang menunjukkan bahawasanya kita itu anak yang tidak pernah memberitahu hal keadaan kita kepada ibu dan ayah. Jadi ibu dan ayah itu seolah-olah telah dikesampingkan dalam kehidupan kita. Tak boleh. Sebagai seorang anak, ibu dan ayah itu adalah rujukan utama kita. Rujukan utama sebagai manusia, sebagai orang yang paling rapat dengan kita. Mereka adalah asbab kelahiran kita di atas muka bumi ini. Jadi minta izin daripada ibu dan ayah, atau minta restu daripada ibu dan ayah, ataupun memaklumkan akan pemusafiran kita kepada ibu dan ayah, itu adalah adab yang sangat terpuji. Diceritakan pada zaman Nabi SAW, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW minta izin untuk pergi berjihad. Seorang lelaki jumpa Nabi, tanya kepada Nabi SAW untuk pergi berjihad. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, ahayyun walidaka, adakah dua orang ibu dan ayah kamu masih hidup? Kemudian dia kata na'am. Lelaki tersebut kata na'am. Kemudian kata Nabi SAW, fa fihima fajahid, maka ke atas kedua mereka maka berjihadlah. Balik dengan kefahaman daripada hadis ini, balik tanya, minta izin mereka untuk berjihad. Kalau mereka tak bagi, duduklah berjihad bersama dengan mereka, iaitu kita menunaikan tanggungjawab sebagai seorang anak yang tidak diizinkan kita pergi ke mana-mana, dan kita duduk berjihad dengan mereka. Maksudnya kita berkhidmat kepada mereka. Itu juga daripada makna jihad. Maksudnya seorang lelaki datang kepada Nabi nak pergi perang, Nabi kata minta izin dulu ke ibu dan ayah. Kalau ibu dan ayah tak bagi, maksudnya tidak boleh pergi perang. Kerana apa? Kemungkinan peperangan yang dia sertai tersebut adalah peperangan yang terakhir. Kerana apa? Orang berperang dalam keadaan kemungkinan dibawa pulang hanyalah jasad, tidak lagi roh. Telah berpisah roh dan jasad, kemungkinan telah syahid di medan perang. Maka ibu dan ayah ketika tersebut mengetahui keadaan keperluan mereka. Kalau ibu dan ayah izinkan, maka dipersilakan untuk pergi perang. Maka syarat nak berperang dengan baginda Nabi SAW, maka Nabi syaratkan minta izin daripada ibu dan ayah. Kemudian sebelum kita bermusafir, mestilah kita raddul mazalim wal huquq, iaitu kita melepaskan ataupun kita mengembalikan perkara-perkara yang kita ada dengan orang lain, ataupun ada barang yang kita ambil, kita lakukan kezaliman kepada orang, maka kita lepaskan perkara tersebut. Mohon maaf kalau kita orang yang pernah mengambil barang orang, sebelum kita musafir, kita beri balik barang tersebut kepada tuannya. Hak-hak orang lain yang ada pada kita, kita kembalikan. Kita serahkan kepada orang yang selayaknya, ataupun orang yang pemilikannya. Jangan kita bermusafir dalam keadaan kita tertanggung dengan urusan-urusan orang lain, dan juga tidak selesai dengan urusan orang lain. Sebab bermusafir ini tandanya kita akan berjalan jauh, dan dalam perjalanan kita belum tentu lagi kita boleh pulang dengan selamat ataupun tidak. Tapi sebagai simbolik
kita nak pi musafir, maka setiap kali musafir kita kembalikan hak-hak orang lain. Maksud dia apa? Kita itu kena bersih. Kita itu kena bersih. Jangan ambil hak orang, jangan menzalimi orang. Jadi susah bila kita nak musafir, kita nak kena fikir semua perkara tersebut. Seolah-olah adat Islam nak bagi tahu biar diri kita ini tidak menzalimi orang lain dan juga tidak mengambil hak orang lain. Bila kita nak musafir, kita kena selesaikan masalah kezaliman kita kepada orang lain dan juga memberikan hak orang lain yang kita ambil tersebut, berikan balik kepada tuannya. Maka setiap kali musafir kita kena buat lagu tu. Tanda dia apa? Tanda dia kalau boleh dan semestinya seorang Muslim yang sejati, dia tidak menzalimi orang lain dan juga tidak mengambil hak orang lain. Kemudian yang keempat, menulis wasiat. Sebelum kita bermusafir, kita menulis wasiat. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Tulis wasiat. Maksudnya kalaulah kita ada hutang-hutang yang masih tertangguh, maka kita tulis. Kalaulah kita ada orang yang belum kita memohon maaf, kita tulis. Kalaulah kita ada harta yang mana yang tidak diketahui oleh orang lain, kita tulis. Jadi apa perkara yang melibatkan diri kita, kalaulah kita tiada, orang lain kena ambil tanggungjawab tersebut, maka semua itu kita senaraikan. Kita senaraikan. Kemudian yang kelima, menjaga tunggangan. Menjaga tunggangan ataupun menjaga transport kita. Zaman Nabi SAW, Nabi memberitahu bahawasanya ittaqullah fi hazihil bahaim al-mu'jamah farkabuha wa kuluha salihah. Jadi jagalah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu taala dalam menjaga menjaga haiwan-haiwan tunggangan kamu. Maksudnya kita ni bertakwa kepada Allah dalam keadaan kita juga kena jaga hal perihal haiwan tunggangan kita ataupun kenderaan kita. Zaman kita ini kita sebutkan sebagai kenderaan. Kena servis bagi elok dulu kenderaan kita sebelum kita bermusafir. Kalau kita bermusafir dengan haiwan tunggangan, bagi dia makan cukup dulu. Pada zaman Nabi SAW, haiwan dijadikan sebagai transport untuk pergi ke sana dan ke sini. Maka diberikan makan yang cukup, minum yang cukup, rehat yang cukup. Kerana apa? Perjalanan memakan masa yang jauh. Kita pada hari ini ambil sunnah ini, kita kena jaga transport kita. Kalau kita nak pergi mana-mana, tengok dulu minyak ada ke tak. Nak pergi mana-mana, tengok bateri elok ke tak. Tengok air banyak ke tak ataupun kurang, kena tambah dan sebagainya. Kondisi aircon lagu mana, kondisi tayar lagu mana, angin cukup ke tak. Maka perkara-perkara tersebut juga kita tafsirkan sebagai sunnah Nabi SAW, iaitu kita memelihara ataupun menjaga kenderaan kita sebelum kita bergerak. Kerana apa? Ianya akan menyebabkan musibah yang kita tidak ketahui, sebabkan kecuaian kita ataupun ambil remeh kita tentang perkara tersebut, mendatangkan kepada musibah di pertengahan jalan. Kemudian apabila ada orang yang nak datang wadak kita ataupun memberikan salam selamat tinggal kepada kita, maka kita memberikan salam balik kepada mereka. Memohon maaf dan juga memberikan salam kepada mereka. Moga-moga di masa hadapan dapat kita bertemu lagi. Kemudian sebaik-baiknya bermusafir pada hari Khamis. Sebaik-baiknya bermusafir pada hari Khamis, mengikut riwayat Nabi SAW bermusafir kebanyakan pada hari Khamis. Keluar pada hari Khamis bermusafir. Ini sunnah Nabi SAW. Kemudian perkara yang ke-8, at-ta'mir. Apa maksud at-ta'mir? Iaitu memilih seorang daripada ahli rombongan untuk menjadi ketua, leader. Jadi ketua rombongan ataupun ketua dalam pemusafiran tersebut. Kata Nabi SAW, "Idza kharaja salasah fi safar falyu'ammiru ahadahum." Ruwahu
Abu Daud. Kata Nabi SAW, apabila keluar 3 orang dalam perjalanan, fal yu'ammiru, maka kamu minta seorang akan jadi pemandu ataupun jadi pengarah ataupun jadi ketua di kalangan kamu. Maka dalam pemusafiran pastikan ada seorang ketua. Maka dengan adanya ketua tersebut, kalaulah berlaku sebarang permasalahan di dalam perjalanan, maka ketua itu akan bertindak. Kalau ada perjalanan nak pergi ke kiri dan ke kanan, ketua akan bagi keputusan. Jadi ada orang yang mengambil berat mengenai rombongan dan juga perjalanan tersebut, maka diletakkan seorang ketua untuk melihat dan juga menjaga orang-orang yang bersama dengan pemusafiran dengannya selamat dan sejahtera sampai ke destinasi yang ditujui. Kemudian yang ke-9, jangan bermusafir seorang diri. Bermusafir seorang diri ini membawa kepada membuka pintu kepada kesusahan. Tapi semestinya tidak boleh, tapi sebaiknya jangan seorang diri. Apatah lagi bagi orang perempuan, dia terkait pula dengan hukum safar bagi orang perempuan, maka sebaiknya ada mahram ataupun ada satu rombongan yang ramai yang boleh saling jaga menjagai. Maka itu adalah prinsip ataupun konsep Islam dalam pemusafiran. Sebaiknya jangan seorang diri, kerana seorang diri ini terbuka kepada banyak perkara yang boleh berlaku. Tapi bila ramai-ramai, dia akan keselamatan itu lebih dijaga, lebih terjaga dan juga lebih mudah untuk dikawal. Kemudian yang ke-10, berdoa dengan doa permusafiran. Akan kita bacakan doa tersebut. Kemudian kata guru kita dalam kitab ini, adab yang pertama, meniatkan pemusafirannya sebagai salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dalam kitab kita sebut, pertama sekali kita nak memusafir, maka niat itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya apa? Setiap pemusafiran kita itu ada tujuan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita pi hanya seronok-seronok. Contohlah kita nak orang Kuala Lumpur nak mai ke Kedah. Nak pi mana? Nak pi Pantai Merdeka. Nak buat apa Pantai Merdeka? Nak pi seronok-seronok. Rugi ketika tersebut. Sebab apa? Hanya niat musafir untuk seronok-seronok. Tapi kita selit sikit niat yang baik untuk melihat keagungan Allah, untuk melihat laut yang terbentang luas, untuk melihat suasana yang cantik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mengembirakan hati orang yang kita bawa, anak-anak isteri kita, mengembirakan mereka. Semua itu diniatkan dalam satu perjalanan. Semuanya perkara boleh mendatangkan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita bermusafir tersebut adalah untuk mencari cinta Allah Subhanahu Wa Taala dan juga redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rugilah orang yang bermusafir dalam keadaan dia mencari keburukan ataupun mencari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dia musafir nak pergi buat apa? Nak pergi buat jahat. Pasal apa daripada Kedah pergi Kuala Lumpur? Sebab di Kuala Lumpur ada banyak benda yang boleh buat. Apa benda nak pergi buat tu? Ada kawan nak jumpa di sana. Nak buat apa? Nak pergi meniaga. Meniaga apa? Rupa-rupanya meniaga barang yang terlarang. Musafir, tapi musafir yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu riwayat, Nabi SAW mengatakan, ma min kharij yakhruju illa biyadihi rayatani, rayatun biyadi malakin wa rayatun biyadi syaitani, fa in kharaja lima yuhibbullahu ittaba'ahu al-malak birayatihi falam yazal tahta rayatil malak
hatta yarji'a ila baitih wa in kharaja lima yuskhitullahu ittaba'ahu syaitanu birayatihi falam yazal tahta rayati syaitan hatta yarji'a ila baitih. Nah, kata Nabi SAW, tidak ada bagi orang yang keluar, iaitu keluar daripada rumahnya, melainkan di tangannya ada dua bendera. Nah, ada dua bendera. Bendera yang pertama iaitu di tangan malaikat, dan bendera yang kedua di tangan syaitan. Jadi setiap orang yang nak keluar daripada rumah, maka dia akan pegang, bukan dia akan pegang, maksud dia akan bersama dengan dia dua bendera. Dua bendera yang akan dipilih, sama ada bendera itu dipegang oleh malaikat atau dipegang oleh syaitan. Maka sesiapa yang keluar kerana mencari cinta Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang mengikutnya adalah para malaikat yang membawa bendera, dan mereka berada di bawah bendera malaikat tersebut. Maka itu adalah melambangkan kita nak pergi ke satu tempat dengan niat yang baik dan tujuan yang baik. Maka para malaikat mengiringi kita, dan sehinggalah pulang, pi sampai patah balik, malaikat mengiringi kita. Maksudnya kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan kita bermusafir dalam keadaan diiringi oleh malaikat. Kemudian, dan sekiranya keluar demi mendapatkan ataupun menjadikan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ittaba'u syaitan, maka yang ikut dia siapa? Yang ikut dia adalah syaitan. Syaitan dia akan pegang satu bendera, kemudian dia akan ikut kita sampailah ke destinasi, sampai patah balik ke rumah. Maka sepanjang perjalanan kita itu pergi dan pulang itu diiringi oleh syaitan. Maka kita ada dua pilihan, sama ada kita nak pemusafiran kita itu diiringi oleh malaikat ataupun diiringi oleh syaitan. Orang yang nak perjalanan dia itu diiringi oleh malaikat, maka perjalanan itu adalah perjalanan yang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaulah orang itu bermusafir kerana dia melakukan apa yang dimukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang akan mengiringinya adalah syaitan. Kemudian guru tersebut memilih teman yang soleh yang dapat membimbingnya agar taat kepada Allah ketika bermusafir. Jadi berentetan daripada kita janganlah musafir seorang diri, sebaiknya kita musafir paling kurang 2 orang ke atas. Jadi orang yang kita nak bawa bermusafir bersama dengan kita itu, sebaiknya orang itu adalah orang yang soleh. Orang yang soleh, kerana orang yang soleh ini dia akan menegur kita, ni kena sembahyang, ni waktu ni kita kena rehat sat, waktu ni dia akan bagi petunjuk kepada kita. Kerana apa? Dia orang yang soleh, tidak meninggalkan sembahyang, dan juga boleh memberi bimbingan kepada kita sepanjang perjalanan kita. Kita cari kawan-kawan kita yang baik, maka bawalah mereka bersama dengan kita. Kerana apabila kita bawa orang yang baik, maka perjalanan kita juga akan menjadi baik. Kemudian yang ketiga, berzikir kepada Allah. Sabda Nabi SAW, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa juyushuhu iza alau sanaya kabbaru wa iza habatu sabbahu fawada'at salatu ala dhalik. Kata Nabi SAW, bahawa dan askar-askarnya apabila mereka mendaki tempat yang tinggi, mereka pun bertakbir, Allahu Akbar. Bila naik ke tempat yang tinggi, Nabi dan juga tentera-tentera Nabi akan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Manakala apabila menurun, mereka akan bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka begitulah dalam pergerakan solat. Nak beritahu bahawasanya dalam bermusafir kita mesti ada naik turun dan turun. Maka ketika mana kita menaiki, maka kita berzikir dengan takbir. Apabila kita menurun, maka kita bertasbih. Ini adalah sunnah besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna kita banyak berzikir ketika mana kita bermusafir. Kemudian yang keempat, berdoa ketika musafir. Dalam musafir ini kita kena banyak berdoa. Kata Nabi SAW, salasu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna da'watul walidi ala waladihi wa da'watul musafiri wa da'watul mazlumi. Riwayat Sunan Abi Daud, Sunan Ahmad dan juga Sunan Tirmizi. Kata Nabi SAW, terdapat 3 doa yang pasti mustajab tanpa ragu-ragu. 3 doa yang sangat mustajab. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya, iaitu doa ibu dan ayah kepada anak dia. Ini doa yang sangat mustajab, tak ada keraguan. La syakka fihinna. Tidak ada keraguan dah. Doa ibu dan ayah kepada anak-anak pasti diterima, diperkenan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ibu dan ayah kena banyak berdoa untuk anak-anak. Kena banyak berdoa kepada anak-anak. Cakap yang baik-baik kepada anak-anak. Kerana al-kalamud doa, percakapan itu adalah satu bentuk doa. Cakap yang baik, ya Allah, anak bertuah aku ni. Cakap yang baik-baik. Sehingga kan percakapan kita itu walaupun perbuatannya tidak baik, tapi kita cakap benda yang baik dan kita bermunajat, berdoa kepada Allah SWT agar diubah akhlaknya, diberikan hidayah kepadanya, diberikan taufik kepadanya untuk jalan kebenaran. Maka doa daripada ibu dan ayah itu adalah senjata yang sangat kuat. Maka ibu dan ayah semua pasti janganlah kita alpa daripada untuk mendoakan kebaikan kepada anak-anak kita. Kemudian doa orang yang bermusafir. Ini doa yang mustajab. Orang yang musafir doanya mustajab, diperkenankan oleh Allah SWT. Jadi kalaulah kita panjang musafir kita itu, maka banyak waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diterima akan doa kita. Doalah dengan doa kita, meminta kebaikan di dunia dan juga meminta kebaikan di akhirat. Doa kepada doa yang khusus kepada orang yang sakit di kalangan kita, orang yang berhajat di kalangan kita, orang yang memerlukan di kalangan kita. Kalau kita kenal dia, sebut nama dia dalam pemusafiran kita tersebut, maka kita berdoa kepada mereka, kepada diri kita dan juga kepada seluruh umat manusia. Moga semuanya mendapat kebaikan daripada Allah SWT. Kemudian doa mustajab yang ketiga adalah doa daripada orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi ini adalah doanya dipandang oleh Allah. Sebab tu janganlah kita menzalimi orang lain. Ada kuasa, ada jawatan, ada kekuasaan untuk membuat peraturan dan juga perlembagaan dan juga sebagainya. Maka buatlah dengan jalan yang baik. Jangan sampai kita menindas orang lain sehingga kan kita menjadi orang yang zalim. Na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Apabila orang yang dizalimi berdoa, maka doa itu diperkenankan oleh Allah SWT. Boleh jadi disebabkan kezaliman kita tersebut, didoakan pula keburukan daripada orang yang dizalimi kepada kita, maka kita terkena akan tempias doa mereka kerana kejahatan kita sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian yang kelima, kata guru kita, solat sunat 2 rakaat ketika sampai di daerahnya. Ianya merupakan sunnah Nabi SAW. Seperti mana riwayat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin duhan dakhala al-masjid fa shalla rak'atayn qabla an yajlisa. Riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya Nabi SAW pulang dari bermusafir pada waktu duha, iaitu waktu pagi. Baginda masuk ke dalam masjid lalu solat 2 rakaat sebelum duduk. Jadi orang yang balik daripada bermusafiran sebaiknya kita pergi singgah masjid dulu.
Kan? Masuk masjid dulu, sembahyang 2 rakaat, kemudian sujud syukur kita pada Allah SWT kerana kita selamat sampai ke destinasi kita, kita pi selamat, balik selamat. Sebelum dia balik duduk di rumah dia, singgah masjid dulu. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Sebelum Nabi SAW masuk pintu rumah Nabi, Nabi masuk masjid dulu. Sebab rumah Nabi SAW adalah berdekatan dengan masjid, bahkan bersebelahan dengan masjid. Kita juga boleh buat, sebab kita bukannya jauh, naik kenderaan, berhenti masjid saat, sembahyang 2 rakaat, kemudian bawa balik rumah. Tanda apa? Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana selamat sampai di destinasi daripada pemusafiran yang jauh. Kemudian antara adab yang lain apabila kita nak bermusafir, qada'ud duyun. Kita langsaikan hutang-hutang kita. Kalau kita ada hutang dengan orang, kita langsaikan. Kalau tak sempat kita nak langsaikan, tulis wasiat seperti mana yang kita sebutkan tadi. Ini adalah perkara yang juga penting. Dan juga ianya merupakan sunnah Nabi SAW. Disebutkan bahawasanya Nabi SAW ketika mana ingin berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah, maka Nabi SAW meninggalkan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Pasal apa Nabi meninggalkan Sayyidina Ali bin Abi Talib, tak bawa Sayyidina Ali sekali? Bukan hanya hikmah pada malam Nabi SAW nak berhijrah, diarahkan kepada Sayyidina Ali untuk tidur di tempat Nabi SAW. Bukan itu saja. Rupanya Nabi SAW dah tahu dah bahawasanya Sayyidina Ali akan selamat, dan sebelum Sayyidina Ali pergi ke Madinah, maka di antara amanah yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah adalah memberikan, pulangkan barang-barang yang disimpan oleh Nabi SAW kepada orang yang ampunya hak, kepada orang yang ampunya hak. Kemudian antara adab bermusafir lagi, sebaiknya bermusafir pada awal pagi. Sebaiknya bermusafir pada awal pagi. Kalau flight kita tengah malam tak payahlah. Sebab apa? Nak ambil perjalanan itu, nak ambil satu kata Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi SAW berdoa kepada umatnya, Allahumma barik, ya Allah berkatilah, li ummati, bagi umatku, fi bukuriha, pada permulaan paginya. Jadi kalau kita bermusafir baik di pagi hari, maka di situ ada, kita termasuk di kalangan doa Nabi SAW kepada umat-umatnya, yang mana kita menghidupkan pagi kita, dan daripada pagi itu lebih baik daripada waktu-waktu yang lain. Kerana waktu pagi, selepas daripada subuh, selepas daripada syuruk, selepas daripada duha, waktu itu waktu yang sangat sesuai untuk kita memulakan perjalanan, bahkan sangat sesuai untuk memulakan pekerjaan dan juga sebagainya di awal-awal pagi tersebut. Kemudian perkara yang keenam, kategori kita tidak lupa membaca doa ketika musafir. Maka ini telah disebutkan pada pertemuan kita yang lalu, doa kita hendak bermusafir. Macam mana doa dia? Riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara salasan summa qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifati fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safar wa kabbatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa iza raja'a qalahunna wa zada fihinna aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Apa maksudnya? Sesungguhnya Rasulullah SAW apabila bersedia duduk di atas untanya untuk keluar bermusafir, baginda bertakbir 3 kali, kemudian bersabda dengan nama Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah SAW, Maha Suci Allah Tuhan yang telah menundukkan kenderaan ini,
untuk kami sedangkan kami tidaklah punya hubungan dengannya. Sesungguhnya kami benar-benar akan kembali kepada Tuhan kami dan segala puji kepada Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, memohon kebaikan dan ketakwaan dalam pemusafiran kami ini, dan kami pohon amal yang diredai. Ya Allah, pemudahkan bagi kami pemusafiran ini, dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman ketika musafir dan Engkaulah pemangku buat keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada kesusahan ketika bermusafir, memandang pemandangan yang menyedihkan, kepulangan yang buruk, dan bagi harta dan keluarga. Apabila kembali, maksudnya apabila nak balik, baca doa yang sama juga. Kemudian tambah pula perkataan ibun taibun amidun li rabbina hamidun. Kita tambah di ujung tu dengan doa yang awal tadi. Kemudian tambah yang ni, maksud dia apa? Kepada kami pulang dalam keadaan bertaubat lagi beribadat kepada Tuhan kami memuji. Jadi ini adalah doa yang warid daripada Nabi SAW yang boleh kita amalkan dalam awalan perjalanan kita dan juga ketika mana kita nak balik. Jadi ini adalah doa-doa musafir dan juga adab-adab pemusafiran yang baik untuk kita amalkan. Dan dalam musafir, para ulama sebut iksar fi doa wa zikr, perbanyakkan doa dan juga zikir, kerana ketika musafir tersebut adalah mustajab doa. Kemudian dalam musafir, tafakkur wal i'tibar, tadabbur wa i'tibar, kita bertafakkur, memikirkan perkara-perkara yang baik dan mengambil pengajaran daripada pemusafiran kita ke tempat tersebut. Mungkin kita pergi ke tempat yang pernah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sana ada kesan-kesan peninggalan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang terdahulu yang boleh mendatangkan peringatan kepada kita. Kemudian dalam pemusafiran kita, isti'malu rukhsah asna'is salah asna'is safar, iaitu kita menggunakan rukhsah sembahyang takdim dan juga takhir. Kerana apa? Untuk mempermudahkan perjalanan kita. Tidak ada masalah, ini pilihan, tapi Allah Ta'ala bagi rukhsah kepada kita apabila kita bermusafir, tapi syaratnya lebih daripada 2 marhalah lah, iaitu 83 km ke atas. Lebih daripada tu kita boleh buat jamak takdim ataupun jamak takhir. Kita boleh buat qasar, sembahyang yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Ini adalah rukhsah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menandakan bahawasanya apabila kita duduk dalam safar, kita dalam keadaan kesusahan, banyak rintangan-rintangan yang kita perlu lakukan, maka dalam sembahyang pun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan tersebut kepada kita. Kemudian apabila dalam musafir, sebaik-baiknya apabila selesai urusan kita, kita berusaha untuk segera pulang kepada ahli keluarga kita, kerana ahli keluarga kita sangat menantikan kepulangan kita. Jangan kita bertangguh-tangguh pula sekiranya tidak ada hal-hal yang darurat. Sekiranya selesai urusan pemusafiran kita, maka segera pulang kepada ahli keluarga kita. Kata Nabi SAW, as-safaru qita'atun minal azab. Bermusafir ini adalah sebahagian daripada azab. Azab apa? Sebab at-tafriqah, iaitu perpisahan di antara kita dengan keluarga kita. Maka itu azab yang sangat pedih. Apatah lagi kalau anak berpisah dengan ayah dan ibunya, isteri berpisah dengan suaminya apabila berjauhan, maka satu perkara yang sangat memedihkan dan juga menyakitkan. Jadi apabila duduk di berjauhan, maka bila selesai urusan, maka segera pulang, kerana sepanjang pemusafiran itu adalah satu perkara yang tak dapat ditanggung oleh jiwa-jiwa manusia. Maka itu adalah lumrah kehidupan dunia ini. Dan yang terakhir, apabila kita pulang, maka kata ulama, apabila kita pulang daripada pemusafiran, jangan kita lupakan tentang hadiah kepada orang-orang yang rapat dengan kita, ahli keluarga kita. Bawakan hadiah, bawa balik hadiah, tanda kita nak mengembirakan hati mereka selepas mana kehilangan kita ataupun selepas mana ketiadaan kita. Bila kita bawa balik hadiah, mengembirakan hati mereka, itu satu tuntutan
apatah lagi ibu dan ayah kita, anak-anak kita, isteri dan suami kita, yang mana mereka sangat menunggukan kepulangan kita. Kemudian doa, kita berdoa kepada mereka. Kemudian masa balik jangan lupa berdoa. Kemudian kita hantarkan risalah ataupun memberitahu khabar kita ketika mana kita bermusafir kepada ahli keluarga kita. Itu adalah satu perkara yang juga perlu dititik beratkan. Jangan sampai kita bermusafir, sampai dah di destinasi kita di sana, tapi tak beritahu pun apa-apa dekat keluarga di sini, menyebabkan kerisauan dan juga kebimbangan mereka, maka itu perkara yang tidak baik. Jadi kita sebagai orang yang berusaha untuk menjadi orang yang baik, maka ini di antara adab-adab yang perlu kita laksanakan. Kemudian bila sampai di rumah ataupun di daerah kita, maka kita menuju ke rumah Allah Ta'ala dulu. Kita sembahyang 2 rakaat, sujud syukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala kerana selesai urusan pemusafiran kita dan selamat sampai ke destinasi rumah kita balik. Alhamdulillah. Maka itu sikit sebanyak mengenai adab bermusafir. Moga-moga kita dalam tempoh boleh bermusafir ini, dan tahun depan lagi dibuka kepada kita, boleh pergi umrah, boleh pergi ziarah, boleh pergi melancong dan juga sebagainya, maka gunalah adab-adab ini dan lakukanlah adab-adab ini. Moga-moga perjalanan kita, pemusafiran kita itu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesejahteraan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dengan kita mengikut adab-adabnya dan mengikut sunnah besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna min ahli al-khair, Allahumma ja'alna min ahli al-'ilm wal 'amal, Allahumma ja'alna min at-tawfiq wal hidayah, Allahumma ja'alna min ahli jannatika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya akramal akramin ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah daripada kebodohan dan kejahilan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.